Jadi kita akan kenal dan tentukan koordinat. Okey. Kami tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Seharap kamu dah tengok nota dan juga tonton video pagi tadi. Hari ini sekarang kita akan buat sepintas dahulu sebagai ulang kaji dan perbincangan jawapan soalan pagi tadi. Okey, koordinat adalah kedudukan tempat. Okey, koordinat. Okey, koordinat yang kamu akan belajar adalah asas. Okey, yang ini kita panggil adalah sartah kartis. Okey, sartah kartis ini menunjukkan tempat-tempat menara di beberapa daerah. So, yang ini kita menentukan koordinat. Maksudnya kita letak dekat sini tasik timun tu apa koordinat dia, yang ini apa koordinat, ini koordinat. Okey, yang paksi menginfo kita panggil sebagai paksi X dan paksi mencancang kita panggil paksi Y. Okey. Okey, titik persilangan paksi X dengan paksi Y kita panggil sebagai asalan ataupun asalan. Koordinat asalan adalah sifar-sifar. Okey, ini cara menulis koordinat. Okey, bila kita nak tulis koordinat, okey, kita akan tulis ada kurungan. Okey, lepas tu ada nombor dia. Ada paksi Y dengan paksi X. Ada dua nilai satu, dua. Okey, ini cara menulis koordinat. Mesti ada kurungan dan mesti ada koma, ada nombor dua. Yang ini untuk paksi X dengan paksi Y. Okey. Contoh, kalau kita nak tengok koordinat bagi kenderaan, saya nak join tadi bukan. Okey, kita tengok koordinat bagi Kota Indah. Kota Indah 1, 3. Okey, koordinat dia adalah 1, 3. Kita akan bacakan, bila bacakan koordinat kita akan bacakan paksi X dulu, lepas tu baru paksi Y. Sekejap, ada orang nak masuk. Okey, kita akan bacakan paksi X kemudian paksi Y. Contoh untuk Tokong Hillview, mulakan dengan paksi X maksudnya 3, paksi Y nya adalah 1. Maksudnya koordinat dia adalah 3, 1. Ada lagi yang nak masuk? Okey, untuk koordinat hutan simpan 5, paksi X nya, paksi Y nya adalah 4. So 5, 4. Cara kita nak tuliskan koordinat ingat, tulis koordinat di paksi X dahulu diikuti dengan paksi Y. Okay, nanti kamu boleh cuba dekat rumah, cuba sendiri tetapkan apa dia punya koordinat. Okey, latihan hari ini. Okey, siapa boleh jawab untuk A? Paksi menginfo ialah apa? Muhammad Syahid. X. Ya. Yeah. Okey, kamu tak boleh tulis X kamu kena tulis paksi X. Bukan X saja. Paksi X. Okey. Betul. Yang soalan slow sebenarnya screen. Okey. Paksi B, orang lain paksi mencancang ialah Ryan Irfan. Paksi Y. Ya. Paksi Y Okey. Maksudnya paksi menginfo ialah paksi X, paksi mencancang ialah paksi Y. Okey, C, orang lain? O ialah apa? Ialah asalan. Okey, O adalah Asalan. kamu boleh tengok je nota dekat atas kan, asalan. Okey, dekat sini ada tulis dinamakan asalan. Okey, kita panggil sebagai asalan. Koordinat dia adalah sifar. Muhammad Syahid. Sifar. Okey. Sudah bagi tahu jawapan dia. Okey, jawapannya apa? Koordinatnya apa? Sifar. Koma sifar. Okey. Kita akan tulis macam ni yang ni jawapan dia. Okey, kita akan tulis sifar, ada koma, ada sifar, lepas tu tutup kurungan. Ini cara dia tulis Jadi, kalau kamu tulis sifar dengan sifar, ini salah.
Okey, ataupun kamu tulis kurungan sifar-sifar macam ni pun salah, tak ada koma. Dia betul tulis koordinat macam tu. Okey, soalan seterusnya, nyatakan koordinat jam dan lampu. Jam mana jam? Jam. Okey, ni jam dia, ni jam. Ini jam. Okey, jam punya koordinat apa? Kita akan bacakan pasti X berapa? Siapa boleh bagi tahu? Azizlan 0.2. Okey, okey, Azizlan apa dia? 0.2. Kita panggil bukan kosong, sifar dan 2. Okey, koordinat bagi lampu adalah sifar 2. Okey, seterusnya koordinat bagi jam tadi lampu apa lampu? Orang lain pula. Lampu, tengok lampu. Bacakan yang X apa lampu siapa? Siapa nak bagi tahu? Orang lain? Ramai dekat situ, orang lain? Ada yang saya tak kenal nama. Sabira ada, apa jawapan dia Sabira? Untuk lampu. Ryan Irfan, lampu. Okey. 4 per 2. 4, 2. Okey, koordinat dia 4. Ada koma, ada 2. Okey, ini jawapan dia 4, 2. Okey, soalan yang seterusnya dekat bawah. Berada di 2 sifar. 2 sifar. Apa yang berada dekat situ? Azizlan gambar. Gambar Azizlan, gambar. Dan apa yang berada di 3, 3? 3, 3. Apa yang ada dekat situ? Bunga. Bunga. Okey, Syahir bunga. Okey. Mudah koordinat ni terlalu mudah kalau kamu teliti. Okey. Seterusnya kita tengok lagi. Ini cara nak kamu lukis dekat buku Okey, ni kamu boleh cuba dekat rumah sendiri boleh buat. Okey. Seterusnya kita akan tengok nisbah. Okey, nisbah ni mungkin kamu pernah dengar apa maksud nisbah, tapi kita tengok dalam konteks matematik nisbah ni kalau nak gunakan untuk satu ni berapa kali benda tu yang lain kita akan gunakan. Okey, contoh yang tengok yang dalam gambar tu ada itu cakap ini satu cawan gula pasir. Lim tolong ibu sediakan satu cawan santan pekat. Okey, berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat? Digunakan dua-dua pun sama cawan Bila satu cawan gula pasir sama dengan satu cawan santan pekat. Okey, cara kita nak tulis macam ni 1, 2 titik 1. Ini cara nak tulis nisbah. Kena ada 2 titik ni. Okey. Ini maksudnya 1 kepada 1 cara nak baca dia nisbah 1 kepada 1. Okey, okey. Nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat ialah 1 kepada 1. Okey. Sebab digunakan, katakan digunakan 2 gula cawan pasir, 1 santan pekat, maksudnya 2 kepada 1. Untuk buat benda tu dia kenakan 2 gula pasir tapi 1 cawan santan pekat, dia maksudnya nisbah dia 2 kepada 1. Contoh macam ni nyatakan nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras. Bila gunakan 1 gula pasir, dia kena gunakan 2 tepung beras. Untuk buat apa tu? Dia masak kuih lapis. 2 cawan tepung beras. Bila nak 2 cawan tepung beras, gula pasir pula 1 cawan. Okay, nisbah dia 1 kepada 2. Kita akan mula dengan soalannya dia bagi tahu apa dulu. Kalau dia bagi tahu, nyatakan nisbah gula pasir kepada tepung beras, kamu kena tulis bilangan gula pasir dulu. Gula pasir adalah 1, yang beras adalah 2. Kalau soalannya dia tanya berapakah nisbah tepung beras kepada gula pasir, kamu kena tulis 2 kepada 1. Dia terbalik. Kita akan ikut bilangan yang disebut dahulu. Soalannya ni kalau disebut gula pasir, kamu kena ikut bilangan gula pasir. Kalau soalannya dia minta kepada beras kepada pasir, kamu kena tulis beras punya dulu.
2 kepada 1. Yang penting cara tulis, kena ada titik ni, 2 titik ni, untuk menunjukkan nisbah. Okey, itu saja. Paling mudah nisbah. Yang penting kamu kena tahu apa dia punya konsep nisbah tu. Kita bandingkan, bandingkan kalau kita nak buatkan satu dengan lagi satu, kita bandingkan. Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Kita tak boleh banding dengan meter dengan kilogram. Dia boleh meter dengan meter, kilogram dengan kilogram, gram dengan gram. Dia mesti unit yang sama. Okay, kita tengok soalan. Okay, soalan sebagai soalan berapa tu? Ada banyak contoh. Okay, saya bagi soalan 2 kan? 2 dan 3 ke? Soalan apa saya bagi? Soalan 1 dan 2. 1 dan 2, sekejap. 1 dan 2, okey. 1 dan 2 ke? 3 tadi Okey. 1. Gambar menunjukkan sebuah... Apa dia? Siapa tu? Soalan pasu bunga. Okey. Gambar menunjukkan sebuah pasu bunga, nyatakan nisbah bilangan bunga ros kepada bilangan bunga tulip. Okey, kamu kena tahulah mana satu bilangan bunga ros. Okey, bunga ros tu ada berapa? Satu. Bunga ros 1. Bunga tulip 3. Okey, maksudnya dia tanya bunga ros kepada tulip. So, ros ada 1, tulip ada 3. Ini jawapan dia. Tapi bila kamu nak tulis dalam bentuk ayat, mesti ada macam ni. Nisbah bilangan bunga ros kepada bilangan bunga tulip ialah 1 kepada 3. Okey, soalan B. Bunga ros kepada bilangan bunga matahari. 1 kepada 2. Okay, 1 pada 2. Penting masih bunga ros lagi depan. Kalau bunga ros dahulu, kita kena tengok bunga ros ada 1, bunga matahari ada 2. 1 kepada 2. Okey. Yang kedua adalah 1 kepada 2. Yang ini 1A, 1B. Okey, nombor 2. Jadual menunjukkan, saya tak off mic tu. Tolong off mic. Syairah. Kita tahu atas nama siapa tu. Okey, jadual menunjukkan panjang 3 dawai. Nyatakan. Okey, kalau kamu perhatikan, okey, R-nya dalam milimeter, S-nya dalam sentimeter, D-nya dalam meter. Apa syarat untuk nisbah? Syarat untuk nisbah. Tadi saya ada bagi tahu apa syarat dia. Unit yang sama. Ini yang sama. Bila kamu nak bandingkan, kamu pastikan dia semua ni dalam satu unit yang sama. Okey, paling mudah kita nak samakan dekat apa? Nak samakan dengan apa? Nak samakan dengan apa? Dia ada meter, milimeter, sentimeter dan meter. Okey, ada 1 milimeter, ada 1 sentimeter dengan 1 meter. Okey, kalau 1 meter tak bolehlah kita kecilkan lagi kan. Kalau 1 sentimeter berapa milimeter? 1 milimeter. 10. Okay, Muhammad Syahir. Okey, Muhammad Syahir betul, 10 mm. Okay, kita dah samakan yang ini. Okey, kalau meter kita nak jadikan milimeter. 1 meter berapa cm dulu? 1 meter berapa cm? 100. Okey, 100 cm. Tapi kita nak dalam mm. Cm kepada mm kita kena darab dengan berapa lagi? 10. 10. So kita akan dapat okey, Syahir 1000 mm. Okey, sekarang kita dah unit yang sama Kita dah dapat unit yang sama. Ini 1 mm, ini 10 mm dengan ini 1000 mm. Okey.
Soalan dia, panjang dawai R kepada S. Ini R, S, T. R kepada S. R apa? 1 kepada S. Itu saja. Okey, kamu tak bolehlah tulis 1 kepada 1 sebab kita tak ada unit yang sama. Sekarang ni baru betul. Dia unit yang sama. Okey, yang ini kita dah belajar dulu Kat panjang tu kita dah belajar macam mana kita nak penukaran unit. Okey, sekarang dia tak uji kamu penukaran unit dia akan uji kamu faham atau tidak konsep isbat. So yang penukaran unit ni kamu kena dah mahir. Okey, soalan seterusnya adalah S kepada T. S kepada T. 10 kepada 1000. Okey, ini saja jawapan. Okey, kalau kamu tak samakan unit dia, jawapan kamu akan salah. Semua akan dapat 1 kepada 1, 1 kepada 1. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok seterusnya kadaran Okey. Kadaran Contoh 4 biji pear ni harga RM6, 5 biji apple RM7, 6 biji oren ni RM5.40. Limin ni beli 10 apple dengan 14 kan? 10 apple dengan 14. 6 apple dia beli berapa? RM8.40. Adakah harga sebiji yang dibeli mereka adalah sama? Bahagi je lah. 14 bagi 10, RM8.40 bagi 20 dia dapat harga yang sama. So maksudnya kadaran mereka adalah sama kadaran. Tak kira berapa yang mereka beli Okey, seterusnya ibu membeli 6 meter kain, jumlah harganya RM36. Dia tanya 9 meter berapa pula? So kamu kena cari untuk 1 meter tu berapa? RM36 bahagi 6, kamu akan dapat harga 1 meter adalah RM6. Kalau untuk 9 meter kamu darab. Okey. Okey, kita tengok soalan yang sebagai satu soalan je kan? Soalan berapa? Soalan 2. Soalan 2. Okey, berapakah jisim 5 kotak biji ring yang sama? Sekarang 6 kotak berjisim 180 gram. Okay, 6 kotak 180 gram. Kalau 6 kotak 180 gram, satu kotak berapa agak-agak? Agak-agak lah kita boleh tahu terus. Satu kotak berapa gram? Apa kita kena buat? 30. 180 bahagi 6. Okey, 180 bahagi 6. Kita dapat 30 gram. Okey, 30 gram. Tapi soalannya ditanya apa? Berapakah jisim 5 biji? So, lepas dah dapat untuk satu, kita darab dengan 5. Okey, sifar darab 5, sifar 3 darab 5, 15. Ini jawapan untuk A. Okey, yang penting kamu kena cari untuk sebuah kotak dahulu Kalau kamu tak dapat untuk sebuah kotak, kamu tak boleh dapatkan untuk 5 kotak. Okey, seterusnya soalan B, berapakah bilangan kotak bagi jumlah jisim 300 gram? Okey. Okay, sekarang dia dah bagi gram. 300 gram. Ini berapa kotak? Satu kotak berapa gram tadi? 30 kan? Kalau 300 gram, agak-agak berapa kotak? 10 sebab bahagi 30. Okey, 300 bahagi 30 kita akan dapat 10 kotak. Okey, 10 kotak. Okey, potong satu sifar, 30 bahagi 3 kita akan dapat 10. Okey, boleh? Boleh, itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Boleh, sir. Ada apa-apa soalan? Tak ada.
Okey, yang penting kamu kena rajin buat yang hantar beberapa orang saja, orang yang sama, tiap minggu yang hantar, yang itu saja yang hantar Sebab kalau kamu hantar, saya akan hantar laporan bilangan yang hantar. Okey, kalau kamu tak hantar, saya ikut bilangan lah. Siapa yang hantar itu saja saya ikut. Kalau 2 orang, 2 orang. Kalau 5 orang, 5 orang. Okey, pastikan kamu buat. Betul salah itu adalah cerita kemudian ya. Yang penting kamu cuba buat. Okey, itu saja. Thank you class. Okay, sir. Okay, anything else? Okay, kalau tak ada, boleh leave Google Meet Stop sharing.